Nampak. Dah lepak. Apa tengah bayangkan kami jatuh lah. Dia bayang bulu tu besar. Dia punya rekod tu dia macam tu. Kami risau. View dia cantik gila. Yo. Dia punya Sebab awan tu kan. Awak pula dah. Awam tu cantik. Awam tu cantik kan? Ha. Tak faham. Tak faham. Siapa cakap kena ada orang awak pun support orang ni. For fake memang macam tu. Bang. Ya, halau ni kita dah. Okay, semua. Mari cikgu. Okay, next up. Okay, everybody. Kau nampak? Jom kita melawat Madinah hari ini. Jalan-jalan dekat dalam ni. Nana, dalam main laut tu kan, dalam tu adalah mall-mall yang macam Nana tanya tadi, ada Assalamualaikum semua. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Salam Sabtu di bumi Madinah. Selamat pagi. Jadi alhamdulillah, insya-Allah pada hari ini, saat ini kita sedang bersiaran langsung ataupun kita sedang berjalan menuju ke Sirah
tempat sirah di mana Saqifah Bani Sa'idah, ya, yang mana akan diterangkan oleh ustaz sebentar nanti. Minta maaf saya tak fokus. Kenapa misi? Jadi insya-Allah kita akan menghayati sirah yang akan disampaikan oleh Ustaz Bahaki. Bye. Cantik pula. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Habibil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, baik Dayufur Rahman, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati. Jadi program kita pada pagi hari ini adalah berziarah ke sekitaran masjid Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama sekali kita tuju ini atau lawati hari ini adalah di depan kita ni, yang ada pokok depan kita ni, apa? Nama dia Bani Syakifah, ya. Bani Syakifah atau tempat terbaiknya Sayyidina Abu Bakar setelah kepergian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu banyak pokok-pokok kat sini. Tapi ada 2 bulan lepas dia macam ada yang nak dibangun dah. Tapi tetap untuk mengenal sejarah yang terjadi kat sini. Dia tetap ada pagar lah untuk sejarahnya. Banyak. Jadi Bani Syakifah ini adalah tempat parlimen kaum Ansar. Jadi kalau kaum Ansar ni nak buat satu perkara untuk bermeeting, dia buat dekat sini di Bani Syakifah ini. Namanya apa? Saqifah Bani Sa'idah, ya. Tempat terbaiknya Sayyidina Abu Bakar setelah kepergian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal waktu itu, kemudian kaum Ansar adalah penduduk asli Madinah, ya. Kaum Ansar ini sudah mempersiapkan salah satu daripada suku mereka untuk menjadi pemimpin setelah kepergian baginda Rasulullah SAW. Yang diusung adalah Sa'ad bin Ubadah, nama dia. Salah satu sahabat memang yang kaum Ansar asli Madinah. Sa'ad bin Ubadah ini yang diusung oleh kaum Ansar. Kemudian kaum Muhajirin ini tak ada. Apa yang disebut kaum Muhajirin? Muhajirin ini adalah pengikut Nabi SAW dari bumi Mekah yang berhijrah ke Madinah. Disebut dengan Muhajirin, was-sabiqunal awwalun. Ya. Kemudian setelah mereka bersepakat untuk mengusung Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah pertama di bumi setelah kepergian baginda Rasulullah SAW, ada salah satu sahabat yang memang sudah tertanam keimanannya di dalam hati. Ini salah satu kaum Ansar pergi memberitahukan kepada kaum Muhajirin untuk tentang usulan kaum Ansar ini. Kemudian yang Muhajirin ini dulu tak banyak, termasuk Abu Bakar, Umar, Ali ini yang termasuk Muhajirin dulu. Jadi dibagi tahu oleh kaum Ansar salah satu dari penduduk Madinah ini bahawa kaum Ansar telah mengusung Sa'ad bin Ubadah akan menjadi pemimpin kita setelah kepergian Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar cakap, ini tak baiklah. Kalau macam ni kita harus ikut kumpul dekat sini. Waktu itu sebenarnya setelah Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar dan Umar ini akan ikut serta untuk membandikan jenazah Nabi SAW. Tapi saat dibagi tahu macam tu, kemudian mereka ini berdua pergi ke Bani Syakifah ini untuk bersama-sama mengusulkanlah siapa yang jadi khalifah setelah kepergian baginda Rasulullah SAW. Kemudian saat datang Abu Bakar dengan Sayyidina Umar dekat Saqifah ini, dia cakap Abu Bakar ini setelah mengetahui Sa'ad bin Ubadah ini telah diusung sebagai khalifah setelah kepergian Rasulullah SAW, Abu Bakar ini cakap,
Tidak macam tu kaum Ansar. Dari kamilah yang pantas menggantikan Rasulullah SAW untuk menjadi pemimpin umat muslimin ya. Karena kami ini adalah sebagaimana Abu Bakar ini menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, kamilah yang terlebih dahulu diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala difirmankan di dalam Al-Qur'an ya. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Sesungguhnya yang pertama-tama sekali yang ikut memeluk agama Islam adalah kaum muhajirin, dari kalangan muhajirin. Maknanya orang yang dari bumi Mekah mengikuti Nabi SAW berhijrah ke Madinah ini. Muhajirin wal ansor katanya, baru kalian. Maka yang pantas menjadi khalifah adalah dari kalangan kami. Sebab dulu kami pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, dia cakap, bila suatu kaum ini berjumpa dia, dan di salah satu mereka terdapat sifat-sifat kepemimpinan dari suku Quraisy. Memang kita tahu sampai sekarang ini yang paling tinggi daripada suku-suku kita ini adalah suku Quraisy ya. Jadi tetap meskipun dia non-Islam, tetap dia harus dijadikan kepemimpinan bila ada sifat-sifat kepemimpinan di dalam diri mereka. Kemudian saya akan mengusung Sayyidina Umar untuk menjadi khalifah di bumi katanya. Kemudian apa dia cakap, Umar ini, demi Allah, inilah pertama kata-kata Abu Bakar yang paling saya benci katanya. Sebab Umar ini, macam mana saya boleh menjadi khalifah di bumi sementara Abu Bakar masih ada. Sebab dia sangka Umar ini tak patut dia jadi khalifah kalau Abu Bakar ini masih ada. Sebab Abu Bakar ini adalah satu-satunya orang setelah Rasulullah SAW sakit dulu untuk mengimami kaum muslimin untuk solat. Abu Bakar yang disuruh. Abu Bakar ini juga yang kita tahu yang menemani berhijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi yang paling pantas untuk kita usung sebagai khalifah kita adalah Abu Bakar. Jadi sama-sama mereka membayat Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi khalifah di Bani Syafitah ini. Ya. Masya Allah. InsyaAllah. Sekarang kita nak ke mana? Kita nak pergi ke tempat seterusnya, iaitu Masjid Qomamah, ataupun dikenali sebagai Masjid Awan-Awan ataupun Masjid Awan. Kenapa jadi dia punya panggilan? Qomamah, Gamamah, Awan-Awan. Jadinya semua sama aja, tak ada beza. Nah, apa keistimewaan dia? Apa yang sirah yang terdapat di Masjid Qomamah? Kita ikuti selepas pintas langsung dari Ustaz Baihaqi Ibrahim Zaz. nampak? Tak lepak. Apa tengah bayangkan Amin jatuh lah. Dia tak bayang, bola tu besar. Dia punya rekod tu dia macam tu. Kami risau. Mak risau nak. Masjid Qomamah. Dia tak terbang. Kau nak ambil dia terbang. Kau terbang pula. Dia tak terbang tu. Sama adik ni. Fatimah.
Siapa istrinya Ali? Fatimah. Fatimah. Kemudian Fatimah Al-Zahra. ini fadilahnya tak adalah macam masjid biasa sahaja. Dibangunkan untuk mengenang mereka lah. Di situ dulu tempat rumahnya Ali. Kemudian dia Masjid Abu Bakar ni adalah tempat dulu rumah bilik Abu Bakar. Mana Abu Bakar yang tu? Kalau sudah masuk waktu solat, semua masjid ini ditutup. Nah, kemudian yang besar cantik ni adalah Masjid Al-Ghamamah. Kenapa dinamakan Masjid Al-Ghamamah? Dulu ni tak ada masjid. Tapi setiap Rasulullah SAW dulu nak buat solat Aid, dia pergi ke ladang atau lapangan yang luas. Sebab memang kita disunahkan bila masjid ni sempit, dulu masjid Nabi kita tak besar macam ni. Jadi Nabi dulu ketika nak pergi solat Aid, dia pergi ke lapangan. Nah, di sinilah lapangan tu dulu besar. Kena banyak orang kat sini solat Aid. Kemudian juga Nabi SAW di sini pernah solat istisqa, solat minta hujan. Dulu ketika Rasulullah SAW saat berkhutbah di sini panas, terik matahari dekat sini. Kemudian jemaah-jemaah tiba prihatin dengan keadaan Nabi SAW yang baca khutbah, kemudian keringatnya banyak, panas. Kemudian dengan sendirinya awan ni datang memayungi Nabi SAW supaya tak panas. Makanya dinamakan Masjid Al-Ghamamah yang berarti awan atau mendung. Jelas? Sekarang kita nak ke mana pula? Okey, sekarang kita nak menuju ke Kubah Hijau, di mana terdapatnya makam baginda sallallahu alaihi wasallam. Kat sana nanti bolehlah kita kan, kalau ada kawan-kawan yang kirimkan salam semua kan, kat situ nanti kita bolehlah sampaikan salam yang telah dikirimkan kepada kita. Okey, jadi insyaAllah Ustaz akan tunjuk di mana kubah tersebut. Zaz. Kat situ. Kat sini bayarannya untuk masuk RM35. RM35 sahaja untuk masuk, dan dia akan ceritakanlah salah silah kan Rasulullah, and then sirah-sirah yang terdapat di sekitar Masjid Nabawi dan sebagainya. Ini ada detail lah kat sini. Dia ada dua. Satu sini, lagi satu dekat situ. Kat situ cuma RM15. Tapi dia taklah sedetail yang di dalam ni. Okey? Itu yang baru punya. Ni yang baru. Ada masa. Jom kita masuk. Ambil gambar. Ambil gambar. Mari, ayo. Thank you. Okay, barakallah. Sultan Warban. Okay. Wih, ramai. Ini kalau panggil-panggil kan terlepas dah. Teruk. Belum. Terlepas teruk. Ramai ni, ramai. Rasulullah SAW menegur orang ini, istajala haza, katanya. Sungguh terburu-buru orang ini. Mestinya bila dia nak berdoa atau mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harus dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Minimal dia puji Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Apa kita cakap puji? Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kepada Nabi SAW dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya banyak kita tahu doa-doa ini selalu diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma salli ala Muhammad. Sebab ini adalah kunci daripada pintu mustajabnya doa. Kita tengok juga ini Allah SWT mengajarkan kepada kita bila kita nak berdoa. Jom kita tengok dekat Al-Quran. Surah yang pertama di dalam Quran adalah surat Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni mengajarkan kita untuk berdoa sebenarnya ya. Kita tengok isinya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji-pujian, segala puji bagi Allah SWT, pemilik semesta
alam, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, yang berkuasa atas hari pembalasan. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan memohon pertolongan. Baru setelah kita puji Allah Subhanahu wa taala dulu, baru kita cakap ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jelas insyaallah. Hai. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Sekarang kita berada di Jabal Uhud. Jabal Uhud yang ni kan? Ini adalah sepanjang ini adalah Jabal Uhud, yang mana macam Ustaz cakap sebentar tadi, satu-satunya bukit ya yang tidak bercampur dengan bukit-bukit lain, yang tidak bersambung. Dan kalau nak tengok Bukit Jabal Uhud ni, kalau dapat bezakanlah untuk next bukit ke next video. Jabal Uhud ni lah satu-satunya bukit yang nampak seakan kemerah-merahan. Kalau kita nak kenal Bukit Uhud tu, itulah dia yang nampak kemerah-merahan. Dan di sebelah kiri kita adalah Bukit Memanah. Bukit Memanah. Ini bukan Bukit Uhud, ini Uhud, ini Memanah. Okey. Selepasnya kita serahkan kepada Ustaz untuk mengeksplainkan. Okay, bye. menghadang tentara daripada kaum musyrikin Mekah ini sebanyak 10,000 pasukan. Allahu Akbar. Kemudian saat mendengar bahawa pasukan musyrikin Mekah ini akan menyerang lagi Madinah sebanyak 10,000 pasukan, akhirnya Rasulullah SAW bersama dengan sahabat terkumpul pula 3,000 pasukan. Kemudian Rasulullah SAW bermusyawarah bersama dengan sahabat untuk macam mana dia hadang tentara yang pasukan Mekah yang banyak sangat nih dalam 10,000 pasukan nih. Akhirnya ada salah satu sahabat namanya siapa? Salman Al-Farisi ya. Salman Al-Farisi untuk memberitahukan atau memberi usulan kepada Rasulullah SAW tentang ide dia untuk membuat parit dekat sini di pelataran bukit ini. Kemudian Rasulullah SAW bersama dengan seluruh sahabat setuju untuk menggali parit. Akhirnya Rasulullah SAW bersama dengan semua sahabat menggali parit sebanyak 7 lubang ya. 7 tempat dia gali. Pos-pos dia lah dulu 7. Pos-posnya dia tu akhirnya dibuatkan masjid. Kemudian sekarang tertinggal 4 masjid ya, 5 sama yang besar. Bila kita nak buat solat macam solat biasa dekat masjid Malaysia lah,
ya. Jadi eloknya memang kita solat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi nanti insya-Allah. Tapi dah masuk waktu ya. Untuk mengenang sejarah yang terjadi saat perang Khandaq, Rasulullah SAW bersama dengan sahabat, akhirnya dibangunkanlah Masjid Jami' Al-Handaq dekat sana. Nampak sekarang, tengok insya-Allah boleh lebih jelas. You? Kalau salam dari Kun. Halo? Free kun. Halo, assalamualaikum. Sister 3 con, 1 large, Halo, assalamualaikum. 1 large, 3 con. Boleh ikut kok. Ingat dulu. Nak buat makanan kucing tu. Nak buat ni. Projek juta-juta lah lah punya sangkar kucing. Rasa? Tu je dah catat dah. Ada ni kan eh? Di dalam lokasi. Dia udah sewa sendiri. Apa masalah dia? Apa masalah dia dalam kamera tu tak nampak dia pun. Tak nampak Kak Nisa pun. Kan? Yang kami ni. Duduk kat belakang. Dia saya kata tepi lah nak ambil gambar. Sikit pun tak duduk kat dia. Ni kan ni. Jangan nak manis lah senyum tadi. Yang ni kan. Yang ni kan. Bang. Taiko mah. Taiko.